Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Pertamanya marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu taala kerana dengan limpah rahmatnya dapat sama-sama kita dalam siri perbincangan sembang santai kita dalam membincangkan buku Mukhtasar Ilmu Falak ini. Dan alhamdulillah atas inisiatif yang telah diusahakan oleh bahagian Falak dan Sumber Maklumat Jabatan Mufti Negeri Sembilan, alhamdulillah program kita ini dapat diteruskan bersama-sama walaupun dalam bulan Ramadan ini, alhamdulillah, dengan diubah jadual waktunya kepada 11 siang petang, pada pukul 3 hingga pukul 4. Dan alhamdulillah untuk siri kali ini tuan-tuan, saya mohon maaf kerana pada siri kali ini tuan-tuan saya buat rakaman awal terlebih dahulu kerana pada hari Sabtu di mana kuliah ini sedang berlangsung disiarkan dalam Facebook, mungkin waktu ni saya pun dalam perjalanan untuk ke Baitul Hilal di Pantai Pasir Panjang untuk bersama-sama insya-Allah pada malam ni untuk membuat cerapan perhijaban marikh, dan kita akan solat tarawih dan buat program di sana, dan insya-Allah moga-moga Allah Taala permudahkan segala urusan. Baik. Dan alhamdulillah tuan-tuan, terima kasih juga kepada ashabul fadilah, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang bersama-sama dalam siri kuliah kita untuk kesekian kalinya. Tuan-tuan, kalau ikutkan kita punya siri ni dah masuk siri yang ke-10, siri yang ke-10. Jadi insya-Allah tuan-tuan, seperti biasa kita akan merujuk kepada buku Mukhtasar Ilmu Falak ini, dan insya-Allah tuan-tuan kita akan sambung perbahasan kita dalam waktu solat, waktu solat insya-Allah. Baik. Tuan-tuan, sebagai mukaddimah kepada perbahasan kita, saya rujuk kepada ayat Quran firman Allah Subhanahu taala, auzubillahi minasyaitonirrajim, wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjunil qadim, di mana Allah Subhanahu taala berfirman, dan bulan pula kami takdirkan dia beredar melalui beberapa peringkat sehingga di akhir peredarannya kelihatan kembalinya pula di peringkat awalnya, iaitu berbentuk melengkung seperti tandan yang kering. Surah Yasin ayat yang ke-39. Tuan-tuan dan perempuan, ashabul fadilah, para asatizah sekalian, kalau kita rujuk pada ayat ini, bagaimana Allah Subhanahu taala yang saya rasa sering kali kita baca ayat ini, kerana ayat ini dalam surah Yasin, dalam surah Yasin, bahkan saya yakin tuan-tuan hafaz ayat ini, di mana Allah Taala telah menyebutkan bagaimana bulan itu Allah Taala telah tetapkan dia ada manazil. Kalau kita sebut manazil ini, dia jamak kepada apa yang kita sebut juga sebagai manzilah, manzilah, di mana manazil ini adalah buruj-buruj, ataupun kita kata, kalau buruj kita rujuk kepada matahari, manzilah ini kita rujuk kepada bulan. Kalau kita kata manazil ini adalah seumpama rumah-rumah yang disinggah oleh bulan sebelum bulan itu akan bersinggah kepada manzilah-manzilah lain. Jadi manzilah ini adalah tempat di mana bulan itu akan singgah, akan menetap di manzilah ini, dan kesemua manzilah itu ada 28 manzilah. Dan bagaimana Allah Ta'ala menyebutkan bahawa wal qamara qaddarnahu, Allah Ta'ala telah menyebutkan bahawa bulan itu Allah Ta'ala telah tetapkan manzilah-manzilah, makna ada laluan-laluan bulan itu yang Allah Ta'ala telah tetapkan, yang mana ia tidak akan lari daripada manzilah tersebut. Maknanya laluan bulan itu mempunyai laluan yang telah pun ditetapkan. Laluan bulan itu sudah ada edarannya itu, yang mana dengan laluan itulah hatta 'ada kal urjunil qadim, bulan itu akan berubah-ubah bentuknya daripada bentuk yang seperti hilal, dan kemudian pergi pada sukuan pertama, dan kemudian pergi kepada fasa bulan penuh, dan kemudian balik semula pada sukuan kedua, dia akan kecil balik, separuh balik, dan kemudian bulan itu akan hilang, dan akhirnya kemudian bulan itu akan timbul balik dalam bentuk hilal. Jadi berdasarkan kepada ayat ini, ada saya kongsikan apa yang telah disebutkan oleh Ibnu Ashur, bagaimana Allah Ta'ala telah menyebutkan
Allah Ta'ala telah menyebutkan dalam ayat ini apa yang Allah Ta'ala nak sebutkan, fa innallaha qaddara lisyamsi wal qamar, sungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan bagi matahari dan juga bulan itu satu nizam, satu sistem tempat perjalanan kedua ni itu. Maknanya matahari dan bulan ini ada orbit dia. Kalau dalam falak kita dapati bahawa selisih antara orbit matahari dan juga bulan itu adalah lebih kurang dalam 5 darjah. Dan di situlah Allah Ta'ala telah menetapkan dengan peredaran matahari dan juga peredaran bulan itu, maka kita boleh melakukan hisab, boleh melakukan satu pengiraan terhadap fusulus sanawiyah. Kalau kita kata fusul ataupun faslun ni bahagian-bahagian, ataupun boleh kita sebutkan dalam konteks yang digunakan oleh Ibnu Ashur ini adalah musim sepanjang tahun itu. Maknanya kalau setahun itu Allah Ta'ala telah tetapkan ada musim-musim dia sebagai pembahagian kepada setahun itu. Maknanya setahun tu ada 4 musim, yang 4 musim tu terbahagi kepada 3 bulan. Jadi 3 kali 4 dapat 12 lah. Okay, jadi satu musim tu ada dalam 3 bulan. Dan 3 bulan itu kita dapat ketahui putaran ataupun kedatangan musim-musim itu berdasarkan kepada peredaran matahari dan juga peredaran bulan. Dan juga kita dapat tahu wal ashhur, iaitu kita dapat tahu tentang putaran ataupun pusingan jumlah hari dalam sebulan, jumlah hari dalam sebulan. Dan alhamdulillah kita yang berada dalam bulan Ramadan al-Mubarak ini, maknanya dari sudut perbahasan yang telah pun tuan-tuan dengar, dan juga ada, saya pun tak nak ulaslah tentang beberapa isu berkaitan dengan kenampakan hilal di beberapa tempat di Asia Tenggara ini, dan menyatakan bahawa kita puasa awal sehari. Saya rasa itu telah pun dijawab oleh daripada sahabat-sahabat saya juga. Cuma nak saya sebutkan di sini bagaimana bulan itu, ataupun kalau kita kata fasa-fasa bulan itu, terdiri daripada hilal, terdiri daripada bulan penuh dan sebagainya, semuanya ada kedudukan dia dan ada peluang kenampakannya yang berbeza-beza, berbeza-beza. Dan dalam Islam ataupun kaedah yang telah ditetapkan dalam Islam, bagaimana bila kelihatannya anak bulan itu, maka kita pun berpuasa. Dan dalam perbahasan konteks kita di Malaysia, kita menggunakan kaedah ru'yah dan juga hisab. Makna kita menetapkan masuknya satu hari bulan itu ataupun tamatnya dalam sebulan itu, masuk bulan baru berdasarkan kepada kaedah ru'yah dan hisab. Dan insya-Allah tuan-tuan, perkara ini kita akan bincanglah dalam siri-siri yang akan datang bila kita bincangkan berkaitan dengan takwim. Dan sebenarnya kaedah ini sebenarnya pun banyak ya. Kalau saya boleh sebutkan, maknanya kaedah ru'yah dan hisab, ada kaedah ru'yah hakiki, ada kaedah hisab hakiki, dan dalam bidang dalam perbahasan hisab pula ada yang disebut sebagai kaedah hisab tu pula ada yang menyebutkan bahawa hisab wujudul hilal, ada yang hisab ijtima' hakiki. Jadi banyak pecahannya di situ. Ala kulli hal, kaedah yang berbeza akan melahirkan juga natijah yang berbeza. Maknanya kalau sekiranya negeri ataupun negara tersebut berpegang kepada kaedah yang berbeza, maka tentu sekali lah yang boleh menyebabkan keputusan satu Ramadan ataupun satu Syawal ataupun satu Zulhijjah akan berbeza di antara satu negara dengan negara yang lain. Jadi berdasarkan kepada kaedah kita di Malaysia, kaedah ru'yah dan hisab, dan ada negara lain yang menggunakan kaedah mereka yang disepakati, yang telah dipegang ataupun yang berdasarkan kepada pandangan para ulama di negara tersebut, itulah dia punya kaedah yang tepat, maka mereka pun menggunakan kaedah tersebut. Dan kadang-kadang bila kaedah ini berbeza akan menyebabkan juga natijah ataupun keputusan satu Ramadan, satu Syawal ataupun satu Zulhijjah juga berbeza. Okey, baik. Wal ayam wal layalil, dan juga bagaimana peredaran matahari dan juga bulan itu juga boleh kita tentukan tentang perjalanan hari ataupun siang dan juga malam. Jadi berdasarkan pada firman Allah Ta'ala ini sebagai satu mukadimah kepada perbincangan kita, bagaimana Allah Ta'ala telah menetapkan bahawa bulan itu sebagai suatu perlambangan ataupun sumber rujukan untuk kita menetapkan hari dan juga bulan. Okay, insya-Allah. Baik tuan-tuan.
Okey, jadi insya-Allah tuan-tuan, pada hari ini kita sambung kembali perbahasan kita dalam perbahasan berkaitan dengan waktu zuhur, perbahasan berkaitan waktu zuhur. Dalam slide ini tuan-tuan, saya patah balik sedikit ke belakang untuk kita dapat lihat. Kalau dalam buku kita, tuan-tuan boleh rujuk pada halaman 48 yang kita nak sambung pada hari ini. Cuma tuan-tuan boleh rujuk juga dalam slide yang saya kongsikan di sini. Untuk sedikit sebanyak kita dapat flashback balik lah apa yang telah kita bincangkan, iaitu bagaimana dalam pelaksanaan waktu zuhur, apa yang kita sebutkan sebelum ni dari sudut takrif zuhur itu. Saya terus pergi pada takrif istilah, iaitu gelincir matahari hingga panjang menyamai panjang sesuatu objek. Kalau tuan-tuan dapat lihat dalam gambaran ini bagaimana matahari tersebut dia dah jatuh ke sebelah barat daripada timur, dan apa yang telah disebutkan dalam kitab, kalau tuan-tuan boleh rujuk juga dalam halaman 44 dalam kitab Buhutut Tullab, bagaimana Syekh Dr. Putani mentakrifkan bahawa zawal zuhur itu adalah zawal, artinya gelincir matahari daripada khat tengah hari. Disebut juga sebagai khat nisfun nahar, iaitu pertengahan langit kepada pihak maghrib, iaitu pihak barat. Maknanya bila matahari dah rentas apa yang disebut khat nisfun nahar. Khat nisfun nahar itu adalah garisan tengah hari, iaitu garisan, kalau kita letak sini timur barat, itu garisan terbit dan juga terbenam matahari lah. Kalau kita letak satu lagi garisan di sini adalah garisan timur barat, garisan utara selatan. Garisan utara selatan itu yang membelah langit kita ini kepada dua bahagian. Dia jadi sempadan barat satu, sempadan timur, sempadan timur belah sini, sempadan barat sebelah sini. Jadi bila matahari itu telah zawal, iaitu telah gelincir ke sebelah barat, maknanya dia telah melepasi garisan khat nisfun nahar itu, maka ketika itulah masuknya waktu zuhur. Okey, ini telah kita bincang tuan-tuan. Dan dari sudut pengukuran pun kita dah sebutkan sebelum ini bagaimana zawal itu dapat kita rujuk kepada perubahan bayang. Yang pertama merujuk kepada bayang dari perubahan bayang dari barat ke timur, daripada barat ke timur. Ini slide ini saya minta maaf tuan-tuan kerana tak betul kan pada kuliah yang lepas ni. Daripada barat ke timur, makna perubahan daripada barat ke timur. Sebelum daripada zuhur, bayang tu berada di sebelah barat. Selepas daripada zuhur, masuk waktu zuhur, bayang tu berada di sebelah timur. Okey. Yang kedua merujuk kepada perubahan pendek dan juga panjang bayang. Perubahan pendek dan juga panjang bayang. Yang ini dia merujuk kepada bayang tersebut sebelum zuhur ataupun sebelum apa yang disebut sebagai istiwa, yang nombor 2 ni tuan-tuan, kedudukan nombor 2. Sebelum nombor 1 ni, bayang tu kita akan dapati dia semakin lama semakin pendek, semakin lama semakin pendek. Kemudian bila matahari berada di tengah-tengah ni, dia dah tak pendek dah, maksimum setakat itu saja bayang tersebut. Dan kemudian bila masuknya waktu zuhur, bayang tu akan panjang balik, bayang itu akan panjang balik. Okey, itu kaedah kita mengukur waktu zuhur. Dan tuan-tuan, ini dari sudut kedudukan, di mana kedudukan matahari ketika mana apa yang kita sebut, yang ni kedudukan bayang, kedudukan bayang, ataupun yang ini kita sebut sebagai zawal zahiri, zawal zahiri, itu kita melihat kepada bayang. Yang ini adalah zawal hakikinya, di mana kedudukan matahari tersebut sebelum zuhur, yang warna hijau ni tuan-tuan, warna hijau ni adalah kedudukan matahari sebelum zuhur, dia berada di sebelah timur. Dan garisan utara selatan inilah yang kita sebut sebagai khat nisfun nahar tadi tu, Dan kemudian selepas daripada matahari ini berada di tengah-tengah, mana berada di timur dan juga berada di barat, dan garisan tu separuh ada separuh-separuh lah, 50-50, di tengah-tengah. Ada bulatan berada di sebelah timur, ada bulatan berada di sebelah barat. Ini kita kata namakan sebagai istiwa. Dan selepas daripada istiwa tu, matahari ini akan gelincir ke sebelah barat. Ketika gelincir ke sebelah barat ni, maknanya kalau tuan-tuan dapat lihat dalam gambaran ini, keseluruhan bulatan matahari ini berada di sebelah barat. Ataupun saya besarkanlah tuan-tuan untuk tuan-tuan lihat dalam slide ini. Okey, kita dapati bahawa keseluruhan bulatan ini berada di sebelah barat. Jadi ketika itulah masuknya waktu zuhur. Okey, baik tuan-tuan.
Dan tuan-tuan, ini yang kita nak bincangkan pada hari ini, pada halaman 48, pada halaman 48 yang paragraf bawah sekali tu. Okey, baik. Saya baca apa yang kami telah catatkan di sini. Dalam masa tertentu, bayang ketika rembang akan terus hilang. Ia akan muncul kembali menandakan masuknya waktu zuhur. Okey, baik. Dalam konteksnya tuan-tuan, kita mengukur waktu zuhur, ada ketika yang macam saya sebutkan tadi, ada ketika mana bayang tu dia makin lama makin pendek sebelum masuknya waktu zuhur. Sebelum masuknya waktu zuhur, kadang-kadang kita akan dapati bahawa bayang tu makin lama makin pendek dan kemudian dipanjang balik. Okey. Tetapi ada disebutkan dalam kitab Sabilul Muhtadin, ada hari, ada ketikanya di mana bayang tersebut akan hilang terus. Bayang itu akan hilang terus. Okey, macam mana ini berlaku? Okey, berdasarkan kepada apa yang tuan-tuan dapat lihat dalam slide ini, ia berlaku ketika mana kedudukan matahari itu berada tepat pada garisan. Kalau tuan-tuan tengok di sini, ni garisan timur barat, dan ada garisan utara selatan, kan? Jadi kalau ikutkan dia matahari tu dia melalui betul-betul di garisan tengah langit. Kalau kita tengok di sini adalah garisan titik zenit di sini. Titik zenit maknanya berada betul, dia tegak di atas kepala kita. Berada di atas kepala kita. Maknanya dia bukan jatuh di tepi macam tuan-tuan, macam ni. Kalau tuan-tuan tengok di sini, matahari ni dia terbit, terbenam, dia tak lalu tepat di garisan timur barat ni. Memanglah matahari terbenam balik di barat, tapi dia tak lalu tepat berada di timur dan juga barat. Tetapi dalam konteks ini, dia matahari terbit dan melalui kawasan timur barat itu, dan kemudian bila berada di tengah-tengah ni pula, matahari sedang istiwa ni, dia berada betul-betul di tengah ini, ataupun kita kata titik zenit. Titik zenit ni, kalau tuan-tuan tengok, adalah garisan pertemuan antara garisan timur barat dan juga utara selatan. Dia bertemu dekat sini. Jadi matahari parking istilahnya dekat tengah-tengah ni. Dan ketika inilah tuan-tuan, bayang sebelum masuknya waktu zuhur tu tak ada langsung, dia hilang. Jadi hal inilah yang telah disebutkan oleh Syekh Arsyad Banjari, tuan-tuan, bagaimana ianya berlaku. Okey, sebelum saya pergi kepada apa yang disebutkan Syekh Banjari, tuan-tuan dapat lihat dalam gambar di sebelah ini yang saya gerak-gerakkan ini. Ini sebagai satu contoh lah tuan-tuan, sebagai satu contoh di mana kedudukan matahari terbit dan juga terbenam pada apa yang disebut sebagai kedudukan matahari terbit terbenam hingga hilangnya bayang ketika mana istiwa tu. Dalam kes di sini, di sini di mana kedudukan matahari itu yang matahari terbit east ni, west, matahari terbit ni tuan-tuan dia lalu tepat dekat tengah langit ni. Tuan-tuan dapat lihat tengah langit ni. Dan kalau kita berdiri kat sini ni, kita akan dapati matahari berada tegak di atas kepala kita. Maka ketika itulah kita kata bayang tu tak ada. Tapi kalau sekiranya matahari tu terbit, tetapi kalau kita berdiri di sini, kita dapati bahawa matahari berada di atas kepala kita, tapi tak betul-betul atas kepala kita. Dia tak ada dekat sini, dia ada dekat sini, ataupun ada dekat sini contohnya. Jadi ini menandakan bahawa di situ ada bayang, dan bayang tu yang paling pendek pada hari itulah. Jadi di sini dah tuan-tuan, perbahasan yang kita nak sebutkan ialah bagaimana waktu sebelumnya masuk waktu zuhur tu, dia ada kadang-kadang bayang tu hilang terus. Bayang tu hilang terus. Dan Syekh Arsyad Banjari dalam kitab Sabilul Muhtadin menyatakan bahawa ada 3 kawasan yang akan mengalami situasi yang berbeza. Ada yang kawasan di mana lokasi tersebut bayang tu akan sentiasa wujud, dia tak akan hilang. Macam ni, ada bayang yang hilang waktu matahari tegak atas kepala, tapi ada yang disebut oleh Syekh Arsyad Banjari bahawa lokasi tersebut akan sentiasa ada bayang, dia tak akan hilang. Dan ada yang akan hilang tapi sekali saja setahun. Dan ada pula yang akan hilang setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Betul Okey, Syekh Arsyad Banjari sebut. Okey, baik. Contoh tuan-tuan, lihat halaman 48 disebut bagi negara yang berada di latitude
melebihi daripada mailul a'zam. Mailul a'zam ni tuan-tuan adalah kedudukan di mana garisan ataupun kita kata garisan, kalau merujuk kepada belah utara, garisan sartan lah, garisan sartan. Dan garisan sartan yang disebutkan oleh Syekh Banjari ni adalah 23 darjah 35 minit, ataupun kalau dalam bahasa mudah kita sebut dalam 23,5 darjah lah, 23,5 darjah. Dan 23,5 darjah ni sebut sebagai mailul a'zam. Yang sebenarnya mailul a'zam ni adalah kedudukan di mana matahari berada paling maksimum di sebelah utara dan juga paling maksimum berada di sebelah selatan. Dan ketika itu matahari berada pada kedudukan deklinasi yang paling tinggi lah, paling besar dia punya nilai deklinasinya itu. Okey, baik ya. Bagi negara yang berada di atas daripada mailul a'zam ini, seperti Mesir, Syam dan juga Rom, maka bayang ketika rembang tu akan sentiasa wujud. Akan sentiasa wujud. Okey. Maknanya negara-negara macam Mesir, Syam, Rom ataupun negara-negara sebelah England sana dan sebagainya lah, negara-negara ini akan sentiasa wujud bayang. Dia tak ada istilahnya bayang tu akan hilang pula. Tak ada. Dia waktu sebelum Zuhur tu pun, waktu istiwa tu masih ada bayang. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi negara yang latitude-nya sama dengan mailul a'zam, iaitu 23,5 darjah tadi tu, latitude dia tuan-tuan, latitude bukan longitude, maka bayang ketika rembang akan hilang sekali setahun. Bila ketika matahari itu berada di nilai deklinasinya itu sama dengan mailul a'zam tu, maka ketika itu bayang ketika matahari rembang, matahari tengah tegak atas kepala itu, dia akan hilang. Okey, bagi negara yang berada di utara seperti kata Syekh Banjari, Madinah, yang berlaku pada waktu matahari berada pada buruj saratan, ataupun dalam bahasa Melayu geografi kita sebut garisan sartan kan, sebenarnya dia merujuk kepada buruj saratan. Bagi negara berada di selatan atau janub pula, ia berlaku ketika mana matahari berada pada awal buruj jadi, buruj jadi ataupun kita kata garisan jadi. Jadi negara-negara yang berada tepat pada mailul a'zam ini hanya berlaku sekali saja setahun. Sekali saja setahun. Okey. Bagi negara yang latitude-nya kurang daripada mailul a'zam, iaitu 23,5 darjah ni, bayang ketika rembang akan hilang 2 kali setahun. Contoh macam negara mana? Macam Malaysia lah. Macam Malaysia. Ataupun kita berada di Asia Tenggara ini. Contoh bagi negara yang berada di Khatulistiwa, maka ia berlaku bila matahari berada pada awal buruj Hamal dan pada awal buruj Mizan. Baik. Hal ini tuan-tuan berlaku ketika matahari ini ketika dia nak cross, dia nak merentas garisan Khatulistiwa, ataupun dia berada pada buruj Hamal ataupun berada pada buruj Mizan. Maka ketika itulah peristiwa ataupun kedudukan bayang tersebut akan hilang terus, akan hilang terus ketika itu, dan kita tak akan nampak bayang sebelum daripada zuhur. Bila zuhur muncul balik bayang, maka ketika itu masuknya waktu zuhur. Baik, ya. Menurut sahabat saya dan juga guru saya jugalah, Fadil Ustaz Hardi, dalam buku ni ada saya catatkan dia punya tu. Okey, baik tuan-tuan, jadual ni insya-Allah saya akan pergi kemudian, kerana kita akan perbincangkan jadual ni dalam slide yang ini, jadual tu insya-Allah. Okey, kita pergi sini dulu. Menurut apa yang dikaji oleh Fadil Ustaz Hardi lah, pegawai falak di Jabatan Mufti Selangor sekarang ni, dan tuan-tuan yang nak belajar tentang waktu solat ni boleh bertemu dengan beliau, kerana beliau sangat mahir lah dalam pengiraan waktu solat dan isu-isu berkaitan waktu solat ni, kerana tesis sarjana kajian beliau ni memang berkaitan dengan waktu solat. Disebutkan bahawa, ini halaman 49 tuan-tuan, bawah sekali, bayang minimum ketika rembang ni akan berlaku ketika deklinasi matahari bersamaan dengan latitude tempatan. Latitude tempatan, maknanya dari sudut formulanya ataupun kenapa benda ni berlaku ialah kerana deklinasi matahari ketika itu bersamaan dengan latitude tempatan. Jadi ketika mana contoh bulan Mac ataupun awal bulan April, maka ketika itu kedudukan deklinasi matahari bersamaan dengan latitude kebanyakan negara-negara yang berada di Khatulistiwa. Maka ketika itulah peristiwa di mana bayang ketika mana istiwa ataupun ketika matahari istiwa sebelum masuk waktu zuhur ni dia tak ada. Kerana apa?
Kerana kalau kita nak rujuk kepada data matahari, bila data matahari itu sama dengan deklinasi, sama dengan latitude tempatan, maka ketika itulah, ataupun hampir dengan latitude tempatan, maka ketika itulah bayang tersebut akan hilang. Dan dalam konteks kita di Malaysia ataupun di sekitar Asia Tenggara ni lah, akan berlaku pada hujung Mac. Kita ini sebenarnya kita kena buat kiraan balik lah, tapi lebih kurang tuan-tuan pada hujung Mac ataupun awal April, ataupun pada minggu kedua bulan September. Yang mana ini menunjukkan bayang maksimum ialah dalam anggaran separuh dari panjang tiang, iaitu pada bulan Disember dan juga bulan Jun. Okey, yang tadi ni pada bulan Mac ataupun hujung bulan April ni, dan juga pada minggu kedua bulan September ni, bayang yang paling minimum. Kontra daripada ini pula ialah bayang yang wujud ni kadang-kadang ada yang panjang pula, terlajak panjang, mungkin separuh, dan dalam anggarannya separuh daripada panjang tiang lah. Maknanya kalau tiang tu 2 meter, maka bayang yang wujud ketika mana istiwa ni kadang-kadang boleh jadi panjang sampai setengah daripada panjang tiang itu. Kalau panjang tiang 2 meter, maka panjang bayang tu 1 meter lah. Okey, bila dia berlaku, itu pada bulan Disember dan juga bulan Jun. Dan menurut guru kami, Bahagia Profesor Madya Dr. Baharudin Zanan, kesan perbezaan bayang ini wujud hasil beza latitude tempatan dengan sudut istiwa matahari. Sama, maknanya bila kesan panjang ke pendek ke bayang yang wujud ketika istiwa ni, sebenarnya boleh kita rujuk dengan melihat kepada beza latitude tempatan dengan sudut istiwa matahari pada hari tersebut. Kita boleh rujuk. Okey, kalau kita dapati bahawa beza tu besar, maka ketika itu bayang pun akan panjang. Kalau beza tu sedikit, maka bayang tu pun akan jadi pendek. Okey, contohnya saya buat pengiraan dalam buku saya ni lah, dalam buku yang kami karang ini, kami susun ini tuan-tuan. Bagi Ipoh, latitude-nya adalah 4 darjah 34 minit. 4 darjah 34 minit, ia berlaku pada 1 ataupun 2 April dan 11 ataupun 12 September. Ini berlaku ketika mana bayang itu yang paling pendek. Okey, tuan-tuan, okey, ini sebagai contohnya tuan-tuan. Minta maaf, mungkin tak sama dalam buku kita ni, dia punya slide ni tuan-tuan. Okey, kalau tuan-tuan dapat lihat dalam gambaran ni kan, tuan-tuan akan dapati bahawa kedudukan bayang, kedudukan bayang yang saya gerak-gerakkan mouse ni, ini adalah sebelum Zuhur dan ini adalah selepas Zuhur. Selepas Zuhur. Okey, tuan-tuan tengok dalam gambar video ni, ada gambar ini tuan-tuan, tuan-tuan akan dapat lihat bahawa north, utara sini, selatan ke bawah ni, sini adalah barat, sini adalah timur. Okey, ini adalah salah satu model tongkat istiwa lah, yang saya rasa tuan-tuan boleh buat sendirilah kan. Print di atas kertas A4. Kalau nak lebih proper, kena bahan yang agak mahal lah. Tapi ini print atas kertas A4 dan ambil pensel, dan pastikan pensel tu panjang sikit lah kan, dan dia boleh ditegakkan. Maka tuan-tuan letakkan ketika mana sebelum masuk Zuhur. Jadi dalam gambar yang tuan-tuan dapat lihat ini, bayang ini, kalau tuan-tuan dapat lihat, kalau tuan-tuan dapat lihat dengan betul, dan ada dalam buku kita ni halaman 53, tuan-tuan akan dapati bahawa bayang sebelum masuk ni waktu Zuhur ni akan berada di sebelah barat. Ni sebelum masuk waktu Zuhur, sebelum masuknya waktu Zuhur, bayang tu akan berada di sebelah barat, sebelah barat. Dan selepas itu tuan-tuan, bayang ni akan bergerak, dia akan duduk di antara, kalau sekiranya hari tu bukan hari yang kita katakan bayang tu hilang, maka bayang ni makin lama dia makin pendek, dan dia berada di antara garisan utara selatan ini. Sama ada dia berada sebelah sini ataupun dia ada sebelah sana. Tengok kedudukan matahari lah. Kalau matahari berada di sebelah berat sebelah selatan sikit, maka bayang tu akan berada di sebelah utara. Kalau bayang matahari tu berat di sebelah utara, bayang tu akan berada di sebelah selatan lah. Itu dah dia punya. Okey, baik. Dan selepas daripada masuknya waktu Zuhur tu, tuan-tuan dapat lihat dalam gambaran ini bahawa kedudukan bayang tersebut sudah berpindah daripada barat ke timur.
daripada barat ke timur. Jadi ini salah satu daripada caralah untuk kita mengukur dan menentukan masuknya waktu zuhur itu dengan menggunakan kaedah yang boleh kita katakan mudah lah, dan untuk petua lah. Maknanya kalau tuan-tuan tak nak menyusahkan diri, jadi kalau saya menggunakan kompas, jadi saya selarikan dulu garisan ini dengan kedudukan utara, selatan, timur, barat yang tepat lah. Jadi ketika itu saya tahu di mana kedudukan bayang tersebut, sama ada di barat ataupun berada di sebelah timur. Kalau tak nak guna macam ni, kena buat lebih awal lah, kena buat lebih awal. Okey, dalam kes di mana kedudukan matahari tu tepat berada di atas kepala, maka bayang tersebut dalam kes yang kita bincang tadi tu, seperti mana disebutkan dalam kitab Sabilul Muhtadi oleh Syekh Arsyad Banjari, makna bayang ni akan hilang terus. Macam dalam kes ni tuan-tuan masih nampak bayang kerana matahari waktu tu dia masih lagi belum gelincir, dia belum istiwa. Dan bila istiwa tu, bila tegak atas kepala ataupun berada atas, betul-betul atas pensel ni, maka kita akan dapati bahawa bayang tu hilang terus. Dalam konteks kita di khatulistiwa ni adalah akan berlaku 2 kali setahun, dan ianya berlaku ketika mana kedudukan matahari itu, deklinasi matahari itu bersamaan dengan latitude tempatan. Contohnya kalau ada kami nyatakan dalam buku ni, latitude tempatan bagi Ipoh adalah 4 darjah 34 minit. Maka bila kita buat kiraan, kita akan dapati bahawa peristiwa di mana matahari ini berada tepat ataupun berdekatan, paling dekat dengan zenit, akan berlaku sekitar 1 ataupun 2 April, dan juga pada bulan September pula berlaku pada 11 ataupun 12 September. Okey, baik. Dan dalam buku ni pun kami nyatakan ada jadual tu, tapi tak apa, insyaAllah kita akan pergi pada jadual ni balik. Dalam konteks kita rantau Nusantara ni, pengukuran bayang matahari ketika mana matahari rembang ni, maksudnya matahari sedang berada pada kedudukan yang paling tinggi pada satu-satu hari tersebut, dan dia sedang cross daripada ataupun menyeberang daripada langit timur ke langit barat. Lazimnya kalau dalam konteks kita di Nusantara ni menggunakan beberapa peralatan, kan? Maknanya kita tidak melihat secara tradisional ataupun secara tradisinya, kita tidak menggunakan peralatan seperti teleskop ataupun theodolite. Itu peralatan moden lah. Tetapi kalau kita merujuk kepada peralatan tradisional, maka kita akan menggunakan peralatan seperti jam matahari, tongkat istiwa ataupun rubuk mujayyab. Jam matahari ni mizwalah, tongkat istiwa ni sebagai salah satu contoh tongkat istiwa lah yang tak berapa cantik ataupun tak berapa proper lah pembuatannya, ambil pensel dan sebagainya ni, tapi bolehlah jadikan sebagai salah satu aktiviti dekat sekolah untuk mengukur masuknya waktu zuhur dan sebagainya. Dan rubuk mujayyab, saya yakin bahawa tuan-tuan, ustaz-ustaz yang ustazah yang dah biasa mengikuti program Falak kenal apa yang disebut sebagai rubuk mujayyab, ya. Baik. Dan jam matahari dan tongkat istiwa lazimnya digunakan dengan lebih berleluasa di masjid, surau dan madrasah. Biasanya tuan-tuan dalam kajian menyatakan bahawa jam matahari dan tongkat istiwa ni lebih popular dan banyak digunakan, diletakkan di masjid dan juga surau dan juga kat madrasah, kerana dia lebih mudah. Kita nampak aja kedudukan bayang tu dah tahu dah masuknya waktu zuhur, masuknya waktu asar dan sebagainya, berbanding rubuk mujayyab yang perlu membuat sedikit pengiraan untuk mendapatkan waktu-waktu ni. Jadi rubuk mujayyab ni kita dapatkan bayang dan kemudian selepas itu kita buat sedikit pengiraan, berbanding dengan jam matahari tongkat istiwa ni kita lihat pada bayang dan kita dah tahu dah masuk waktu ataupun tidak. Cuma rubuk mujayyab ni sebenarnya penggunaannya lebih tepat dan juga lebih dia punya tepat dan juga banyak kegunaannya lah rubuk mujayyab ni. Dan dia kena ada satu kemahiran lain dalam perbahasan rubuk mujayyab ini. Antara mahaguru kita di Malaysia ni yang mahir dalam rubuk mujayyab, antaranya contoh
Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Anafiah sendiri, Profesor Manda Dr. Bahrudin Zainal sendiri, Al-Fadhil Ustaz Nur daripada Pulau Pinang, Al-Fadhil Ustaz Sabaruddin daripada Pahang. Itu antara guru-guru kamilah yang selalu mengajar tentang rubuk mujayyad, dan samping ada juga guru-guru lain lah yang membincangkan tentang rubuk mujayyad ni. Baik. Okey. Contohnya dalam gambar ni lah. Okey. Contoh yang saya telah tunjukkan ni, gambar menunjukkan cara pengukuran waktu menggunakan modal tongkat istiwa. Modal tongkat istiwa. Baik. Dalam taksir ilmu falak pada hari ini, waktu zuhur bermula ketika seluruh cakra bulatan matahari melepasi garisan meridian tempatan. Saya nak tengok ada kat dalam ni. Okey, baik. Okey, ini tuan-tuan, sebelum masuk dalam perbahasan kita ni, saya minta maaf tuan-tuan, rakaman ni dibuat di pejabat, jadi kalau tuan-tuan dengar bunyi telefon dan sebagainya tu, mohon maaf. Okey. Kalau tuan-tuan dapat lihat di sini, ini sedikit perbahasan, sambungan perbahasan berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Irsyad Banjari tadi. Okey, dalam gambaran ini, kalau dalam sebelum ni tuan-tuan dapat lihat kedudukan ini saja, di mana matahari berada di khatulistiwa kan, ataupun berhampiran dengan khatulistiwa. Okey, ini sebagai satu perbandingan tuan-tuan dalam ni. Okey, yang ni tadi berada di khatulistiwa, tuan-tuan akan dapat lihat bahawa matahari terbit, terbenam tu mana tegak, ataupun dia berhampiran dengan kedudukan, kalau tuan-tuan dapat lihat di sini, dia punya terbit terbenam dia tegak je. Dan kebanyakan negara-negara, kalau kita di Malaysia ni lebih kurang macam ni lah, walaupun kita punya adalah beza sikit dalam 4 darjah, 5 darjah ataupun 3 darjah ikut kedudukan latitude kita, lebih kurang macam ni. Maknanya kita sebenarnya tak akan mengalami satu situasi, sebab tu kalau kita di Malaysia ni tak akan mengalami satu situasi perubahan cuaca yang agak drastik lah. Kita pun hanya ada musim panas dan juga musim hujan, musim panas dan musim hujan. Okey, bagi negara-negara latitude tinggi macam kita sebutkan tadi ni, di mana matahari terbit terbenam ni, kedudukan dia punya perjalanan ataupun laluan terbit terbenam ni, dia sangat drastik, ataupun kita kata apa, keterlaluan jugalah, ataupun itu istilah yang mungkin saya boleh gunakan, ataupun ada perkataan yang lebih sesuai. Kalau contohnya bagi kedudukan negeri-negeri yang berada 50 darjah di utara, maka kalau kita dapati bahawa matahari terbit tu daripada sini ke sini, maknanya ini waktu ni musim panas lah. Musim panas, kita dapat lihat bahawa matahari tu banyak di sebelah siang. Bila pada musim yang dikata musim bunga dan juga musim gugur, nampak matahari ni sama panjang, dia punya hari siang sama panjang dengan hari malam, lebih kurang kan. Dan ketika ini pula pada musim sejuk, di mana matahari itu sekejap je di sini. Jadi di sini tuan-tuan, kalau tuan-tuan dapati bahawa yang Syekh Irsyad Banjari sebutkan tadi, bagi negara-negara yang atas daripada Mailus Syams, Mailul Azam, Mailus Syams pula, Mailul Azam, 50 darjah ni confirm lah lebih daripada Mailul Azam, lebih daripada Mailul Azam. Jadi kita dapat lihat di sini bahawa bagaimana kita dapati bahawa bayang yang ketika mana istiwa tu akan sentiasa ada. Contoh kita letak tiang di sini, maka bayang tu ketika mana dia matahari itu rentas daripada timur ke barat, dia sentiasa sengit, dia tak tegak atas ni, dia sentiasa sengit. Jadi di sinilah kita dapati maknanya masya-Allah, dalam perbahasan berkaitan waktu solat ni, sebenarnya kita diminta untuk memahami tentang perjalanan ataupun laluan matahari, perjalanan matahari dan laluan matahari yang sebenarnya mungkin kalau kita fikir apa keperluan kita belajar benda ni, rupanya di sinilah tuan-tuan kita nak memahami tentang perjalanan ataupun laluan matahari, dan di sinilah kita memahami pula tentang penilaian kita ataupun pengiraan kita berkaitan dengan waktu solat. Jadi alhamdulillah, macam mana Allah Ta'ala telah mentakdirkan untuk kita melakukan ibadat solat ini, tetapi dalam nak melaksanakan ibadat solat ini, rupanya ada ilmu yang Allah Ta'ala nak kita belajar, iaitu memahami tentang perjalanan matahari dan juga bulan. Dalam konteks waktu solat ini, tentu sekali lah kita melibatkan matahari. Okey, bagi negara-negara yang orang kata yang lagi ekstrim lah dia punya cuaca ni tu, lagi ekstrim, itu mungkin dia punya istilah yang tepat, yang keterlaluan dia punya cuaca ni bagi 90 darjah utara ataupun 90 darjah selatan. Maknanya kita akan dapati bahawa yang kita kata 6 bulan siang, 6 bulan malam tu, maka kita akan dapati bahawa situasinya itu
bayang tu sentiasa ada, kerana matahari itu akan sentiasa berada di kawasan langit kita, langit di mana kawasan itu berlaku, mana matahari tak terbenam, dia lalu sekitar ini saja, dia lalu itu saja. Mungkinlah kalau kita nak bayangkan mungkin agak sukar pasal kita pun tak pernah sampai kan, tetapi itulah yang berlaku. Itu yang berlaku tuan-tuan kalau kita berada di kawasan penghujung di atas dekat 90 darjah utara. Ni mungkin boleh pergilah kot, ada ais kan. Kalau 90 darjah selatan tu mungkin tak boleh sampai lah pasal kawasan tersebut, mungkin kawasan laut dan sebagainya. Okey, baik. Okey, dan ini tuan-tuan apa yang saya sebutkan tadi dari sudut perbahasan yang dikatakan tadi, ketika mana bayang minima ketika rembang akan berlaku ketika deklinasi matahari bersamaan dengan latitude tempatan. Okey, di sini tuan-tuan yang disebut sebagai deklinasi matahari bersamaan dengan latitude tempatan. Okey, tuan-tuan cuba tengok dalam dalam gambar rajah ni ataupun dalam jadual ni, kita akan dapati bahawa kalau contoh bagi negara-negara, contohnya kalau kita lah ada di Nusantara ni, yang antara 0 hingga 5 darjah lah kita punya latitude kita, dan tambah ni maksudnya dia belah utara. Jadi situasi yang berlaku ketika mana matahari hilang bayangnya ketika mana istiwa tu berlaku dalam tarikh ni lah, di antara Mac dan juga April. Ketika itu matahari berada di sekitar ini, pada sekitar 0 darjah hingga 5 darjah. Pada bulan Mac, April, September, 23 September, 10 September hingga 23 September dia ada berada pada sekitar kawasan ni. Yang saya sebutkan tadi, panjang bayang itu paling panjang ketika istiwa berada pada 22 Disember ataupun kalau kat bawah ni kita akan dapati bahawa dia berada pada bulan Jun, sekitar Disember di sini ataupun berada sekitar bulan Jun ketika matahari berada di kedudukan paling utara dan juga paling selatan. Dan dalam ini tuan-tuan jadual yang lebih ringkas untuk kita dapati bahawa bagaimana kedudukan matahari itu berada pada kedudukan apa kita sebut sebagai burus Saratan dan juga burus Jadi. Dalam gambar ni tuan-tuan akan dapati bahawa bagaimana matahari berada pada burus Saratan dan juga berada pada burus Jadi, iaitu pada sekitar Jun, Julai, berada pada kedudukan sini. Pada bulan Disember, Januari berada pada kedudukan di sebelah selatan. Dan bagi kita di khatulistiwa, bila matahari lalu dekat laluan Haman dan juga Mizan, iaitu ketika matahari cross daripada utara ke selatan ataupun daripada selatan ke utara, dia akan lalu pula pada burus Mizan. Dia berlaku pada bulan Mac, April, September ataupun Oktober. Jadi inilah yang menyebabkan ketika itu adanya bayang ataupun tak adanya bayang ketika istiwa. Jadi ini yang saya ulang sekali lagi, bagaimana tuan-tuan dari sudut perbahasan waktu solat ni sebenarnya kita dapati bahawa ilmu yang tersembunyi di sebalik pengiraan waktu solat itu ataupun dalam penentuan waktu solat itu, rupanya kita diminta untuk memahami tentang perjalanan matahari. Dan bila kita lihat bahawa perjalanan matahari ini, rupanya matahari ini tidaklah tepat terbit terbenam di sebelah timur barat, bahkan dia ada kadang-kadang muyul ataupun cenderung di sebelah utara sedikit, ataupun muyul ataupun dia cenderung ke sebelah selatan sikit. Jadi ini pengetahuan yang kita dapat lihat, dan dia berkait rapat pula dengan sistem musim setahun. Jadi perkara inilah masya-Allah, tabarakallah, Allah Taala suruh kita solat. Di samping nak solat tu, maka ditetapkan syarat untuk solat itu adalah apa? Adalah kita hendaklah memenuhi syarat, iaitu masuknya waktu solat, dan kita mengetahui masuknya waktu solat. Maka dalam nak menentukan waktu solat itu, rupanya kita belajar satu ilmu yang sangat hebat tuan-tuan, berkaitan dengan falak matahari. Masya-Allah. Baik. Okey, sebagai satu contoh tuan-tuan akan dapat lihat dalam bentuk data. Yang tadi dalam bentuk gambaran, bentuk gambaran ni, ini dalam bentuk data, dalam bentuk data. Baik. Kalau dalam bentuk data ni tuan-tuan akan dapati bahawa contohnya bagi kawasan latitude 4 darjah 34 minit 14 saat. Ini kedudukan latitude di Ipoh. Ni longitude, ni latitude dia kan. Okey. Jadi dengan menggunakan saya generate dengan apa? Daripada
accurate time. Accurate time tuan-tuan boleh muat turun daripada laman web accurate time ni, di free saja. Dan di sini tuan-tuan akan dapati bahawa pada tarikh 1 bulan 4 pada waktu tengah hari ni tuan-tuan, kita akan dapati bahawa kedudukan deklinasi matahari ni yang kalau ketika ni saya buat kiraan, maknanya dalam tahun 2021, maknanya kedudukan matahari, deklinasi matahari yang paling hampir dengan latitude tempatan adalah pada tarikh ini, iaitu 1 bulan 4. Pada 1 bulan 4, walaupun tak tepat macam ni 434 kan, ni 437, beza lebih kurang dalam 3 arka minit saja, tapi maknanya itu satu nilai yang sangat sikit lah, yang kalau kita tengok dengan mata kasar pun hampir-hampir tak boleh kita tak boleh kita kena pastilah. Jadi di sinilah ketika ni, waktu tarikh ini dan juga waktu time ini, kita akan dapat lihat bahawa kedudukan matahari tersebut tidak ada bayang, kerana kedudukan latitude-nya itu pun bersamaan, kedudukan latitude matahari ni bersamaan dengan kedudukan deklinasi matahari. Dan tambahan sedikit tuan-tuan yang saya tak highlight di sini adalah kedudukan bagaimana matahari itu, kalau kita tengok daripada azimutnya yang saya sebutkan tadi dalam perbincangan kita kata matahari ni beralih daripada bayang tu, daripada barat ke timur kan. Jadi kalau tuan-tuan tengok di sini azimutnya, waktu bila yang dikatakan beralih tu, ni kalau tuan-tuan tengok azimut ni, waktu daripada 53 dia boleh loncat kepada 288. Jadi kalau kita pecahkan dalam tempoh 1 minit ni, kita akan dapati bahawa pergerakan ketika itu dia sangat cepat lah, daripada 80 pada 53 pergi 288 ni. Kalau kita pecahkan data ni dalam bentuk sains, kita dapat lihat lah, tapi saya print ataupun bagi tunjuk ni dalam bentuk minit saja. Dia tentu akan dapati bahawa ketika ini adalah waktu di mana istiwa akan berlaku, dan ketika ni bayang tak ada, dan selepas bayang muncul tu, tuan-tuan akan dapat lihat bahawa bayang tu muncul balik di sebelah timur, dan kedudukan matahari tu sudah berada di sebelah barat 288. Ini dari sudut data, di mana tuan-tuan akan dapat lihat bagaimana daripada data ini ataupun daripada set data ni, tuan-tuan akan dapat lihat bagaimana ia menunjukkan bagaimana masuknya waktu zuhur dan bila waktu istiwa tu akan berlaku. Dalam konteks ini, tuan-tuan akan dapat lihat bahawa kedudukan matahari yang paling tinggi pada 1 bulan 4 ni pada jam 1.19 minit lah, iaitu ketika mana kedudukan matahari berada pada altitude 89 darjah 54 minit, dan kedudukan azimutnya 53, dan selepas 13.20 matahari tu sudah turun 89 darjah 49 minit dan kedudukannya sudah berada di sebelah barat. Jadi menandakan bahawa waktu ni dah dikira masuknya waktu zuhur, dan di antara waktu ni lah kita kata dia akan berlaku waktu istiwa, di mana bayang tu tak ada langsung. Okey, baik. Dan kadang-kadang bila bayang itu ada, kita akan dapati bahawa deklinasi ini akan banyak bezanya berbanding dengan latitude tempatan. Dia banyak beza. Dan kalau tuan-tuan lihat pula di sini, altitude ni pun dia tak sampai 89, mungkin kadang-kadang 80, ataupun dari sudut ketinggian matahari itu tak sampailah 90, macam dalam ni pun tak sampai, tapi maknanya dia punya altitude lebih rendah, mungkin 85, mungkin 80 dan sebagainya. Okey, jadi itu antara macam mana kita nak mengetahui masuknya waktu zuhur itu dengan menggunakan data ini. Okey, baik. Okey, saya pergi semula kepada buku kita ini. Dalam taksirat ilmu falak pada hari ini, waktu zuhur bermula ketika seluruh cakera bulatan matahari melepasi garisan meridian tempatan. Maknanya kalau dari sudut takrifan kepada waktu solat kita ini, macam mana kita bahaskan sebelum ni, adalah waktu zuhur ni mula ketika seluruh cakera bulatan matahari lepasi garisan meridian tempatan. Saya ingat saya ada buat slide ini, mungkin di sini kot, begitu Okey, tak apa tuan-tuan. Maknanya kalau seperti saya ulang balik statement ni, sebenarnya maknanya zuhur ni bermula ketika seluruh, kalau tuan-tuan tengok dalam gambaran ni, bila bulatan matahari tu ni duluk ni, bulatan matahari tu dah terlepas ke sebelah barat, maka ketika itulah masuknya waktu zuhur. Waktu zuhur, garisan meridian tempatan tu adalah garisan ni, garisan ni yang tengah ni, tengah ni. Berdasarkan rajah di bawah, iaitu kalau tuan-tuan lihat pada halaman 52 ni lah,
garisan bayangan yang menghubungkan utara selatan. Itulah disebut sebagai garisan meridian, memisahkan langit kepada timur dan juga barat. Jadi kita tahu dah sepadan antara timur dan juga barat itu adalah garisan utara selatan tu. Di mana kedudukan matahari pada M1, tuan-tuan boleh cross check tengok dalam buku kita ni pada halaman 51 dan tengok gambar rajah pada halaman 52. Ketika matahari pada kedudukan M1 ni matahari 1 di tengah meridian dinamakan istiwa ataupun rembang. Ketika matahari zawal ataupun gelincir M2, ketika seluruh bulatan cakra matahari berada di sebelah barat setelah ia istiwa. Maknanya matahari tu, kalau tuan-tuan tengok dalam M2 tu, keseluruhan bulatan matahari tu dah berada di sebelah barat. Jadi ketika ini tuan-tuan masuklah waktu zuhur. Okey, baik. Cuma tuan-tuan sedikit perkongsian ilmu yang kami belajar dengan Al-Fadil tuan guru kami, iaitu Al-Fadil Ustaz Nafiah. Itu penggunaan istilah zawal, istiwa dan juga duluk. Dia ada sedikit perbezaan lah apa yang Al-Fadil Ustaz Nafiah tunjukkan, dan gambar ni saya kongsikan. Baik. Apa ni sebut sebagai zawal? Kalau istilah yang kita sebut dalam fiqah tu, zawal ni matahari gelincir masuk waktu zuhur kan. Okey. Dari sudut penggunaan, ada sebahagian daripada ahli-ahli falak menggunakan istilah zawal ni bukan maksudnya gelincir, tapi kedudukan matahari berada di antara kedudukan langit timur barat, tapi tidak tepat berada dekat garisan ataupun titik zenit ni. Maknanya kalau ketika ini dia berlaku sebelum masuknya waktu zuhur. Sebelum masuk waktu zuhur. Zawal dalam konteks ini bukan dinamakan sebagai matahari gelincir kalau kita terjemah, tapi adalah kedudukan matahari yang berada di tengah-tengah langit antara timur dan juga barat, tapi tidak berada tepat di garisan zenit ni ataupun titik zenit ni. Baik. Sementara istiwa pula, ini samalah seperti mana kita bincang, iaitu ketika mana matahari berada betul-betul di tengah di antara langit timur dan juga barat, dan juga betul-betul berada di langit utara selatan. Maknanya kalau kita tengok di sini berada pada titik zenit. Disebut zenit, zenit titik di mana tepat atas kepala kita. Kalau kita berdiri tu, kita longgakkan kepala kita ke atas, maka kedudukan atas kepala kita itu disebut sebagai zenit. Okey, itu disebut sebagai istiwa. Habis yang masuk waktu zuhur ni apa? Yang masuk waktu zuhur ni adalah istilah duluk. Duluk. Kalau tuan-tuan tengok dalam halaman 48 tu, dalam ayat surah Al-Isra' tu, ayat 78, Allah Ta'ala sebut aqimis salata lidulukis syamsi. Maksud duluk sini adalah maksudnya gelincir, seperti mana yang kita bahaskan sebelum ni. Jadi menurut Fadil Ustaz Nafiah, mana ada sedikit perbezaan istilah yang digunakan oleh ahli-ahli falak juga, tuan-tuan, sedikit berbezalah berbanding dengan apa istilah yang digunakan dalam kitab-kitab fiqah. Kerana kitab fiqah sebut bahawa masuknya waktu zuhur itu dengan zawal matahari, tapi dalam konteks ini dulu. Maknanya kalau saya ulang sikit lagi, zawal ini bermakna matahari itu berada di tengah-tengah antara langit timur barat, tapi tidak berada di titik zenit. Istiwa itu langit berada tepat di langit timur barat dan juga berada tepat pada kedudukan zenit, dan ketika inilah bayang tu tak ada langsung. Okey. Dan bila matahari itu gelincir, sama ada daripada kedudukan zawal ataupun dari kedudukan istiwa, maka bila gelincir, maka itu disebut sebagai duluk. Disebut sebagai duluk. Baik, tuan, insya-Allah. Okey, saya sediakan sedikit video untuk tuan-tuan lihat bagaimana masuknya waktu zuhur itu. Insya-Allah moga-moga jadilah. Ni saya buat rakaman. Okey. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok di sini bagaimana matahari itu terbit, matahari itu terbit. Dan kemudian bila matahari itu meninggi pukul 10, pukul 11, pukul 12 dan sebagainya, maka kita akan dapati bahawa matahari itu masih lagi berada di timur kan. Okey. Nah, okey. Dan bila dah masuk pukul 12 gitu, sebelum matahari cross ataupun merentas langit ke sebelah barat, maka ketika itu tuan-tuan akan dapat lihat dalam gambaran ini bagaimana matahari itu dia sebelum dimasuk pada garisan ini yang kita sebut zenit ni. Makna zenit ni adalah kedudukan matahari tepat di antara langit timur barat. Mana kata tuan tengok di sini kan, matahari betul-betul berada di langit timur barat. Waktu ni bayang tak ada. Waktu ni bayang ada. Ini kalau ini berlaku, bayang ada. Sebelum masuk waktu zuhur,
maka bayang ada. Di matahari ini waktu tengah hari juga ni, tapi dia tidak tepat di garisan zenit. Jadi itu sedikit perbezaan. Dan bila matahari lepas saja ke garisan timur, garisan ke sebelah barat, maka ketika itu masuklah waktu zuhur. Macam dalam gambar ni tuan-tuan, garisan putih ni adalah garisan tengah hari, khat nisfun nahar, ataupun garisan meridian tempatan. Yang warna hijau ni adalah laluan matahari. Laluan matahari. Okey, baik. Okey. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan lihat kita dah sampai pada penghujung halaman 54 ni, maka nilai purata bagi pergerakan zawal dari istiwa ialah 1 minit 4 saat yang bersamaan dengan 16 arka minit. Yang ni yang saya ingat pernah ditanya oleh salah seorang daripada sahabat kita tentang dari sudut pengiraan waktu solat daripada istiwa kepada zawal tu berapa. Jadi kalau kita lihat di sini, nilai dia daripada istiwa kepada zawal itu dalam purata pergerakan matahari itu adalah 1 minit 4 saat yang bersamaan dengan 16 arka minit. Macam mana kita dapat 16 arka minit tu adalah, kalau tuan tengok dalam sini, secara puratanya diameter matahari adalah 32 arka minit, 32 arka minit, mana setengah darjah lah. Dan pergerakan daripada sini ke sini, ketika matahari istiwa tu, matahari garisan tu betul-betul ada kat sini. Dan bila matahari dah rentas saja daripada sini ke sini, berada di sebelah barat, maka nilai pergerakan ini, jarak daripada sini adalah 16 arka minit, yang mana 16 arka minit bersamaan dengan waktu jam kita adalah 1 minit 4 saat. Jadi itu yang kita dapat macam mana 1 minit 4 saat tu. Dan ia merujuk juga pada purata semi diameter matahari yang sebenarnya berubah-ubah. Memang kalau kita ikutkan, semi diameter ataupun diameter matahari ini berubah-ubah lah mengikut kedudukan matahari, sama ada dia dekat ataupun jauh daripada matahari. Jadi sebab tu saya ulang lagi, maknanya dalam Allah Ta'ala suruh kita melakukan ibadat solat ni, rupanya banyak benda yang dapat kita ambil pengajaran daripada ni, sampai daripada kedudukan matahari, terjauh, terdekat dan sebagainya pun kita perlu tahu, kita perlu belajar. Kita perlu belajar tahu, dan kita perlu belajar untuk menentukan waktu solat kita yang paling tepat, baik. Okey, tuan-tuan. Dan secara umumnya tuan-tuan dapati bahawa saya kongsikan juga apa yang ada dalam buku kita dan juga dalam slide ni. Secara umumnya tuan-tuan, ini bukan waktu formula waktu zuhur yang standard lah. Ini saya permudahkan tuan-tuan. Waktu zuhur bersamaan dengan waktu istiwa tambah dengan semi diameter matahari, di mana tuan-tuan, kalau ini contoh waktu istiwa tu katalah pada jam 13.3 minit, 1.3 minit 1.3 minit tengah hari, tuan-tuan tambah saja dengan 1 minit 4 saat, maka kita akan dapat waktu zuhur. Dan waktu zuhur ni dari sudut amalan kita di Malaysia, Jabatan Mufti, kita akan genapkan pada minit yang kehadapan. Kalau pengiraan kita menunjukkan pukul 13 atau pukul 1 4 minit 4 saat, maka kita tak tulis dalam paparan takwim tu masuk waktu zuhur 1 minit pada jam 1 4 minit 4 saat, tak ada kan. Tapi kita menggunakan nilai genapan saja dengan merujuk kepada nilai minit, maka kita akan mundarkan pada minit yang kehadapan. Maka sebab itu dalam takwim solat kita akan sebut 13 ataupun 1 5 minit. Itu kaedah bagaimana kita mengukur ataupun menentukan waktu solat dalam konteks kita di Malaysia. Dan ini menjawab kenapa hadis mula dengan waktu zuhur. Okey, maknanya daripada sinilah tuan-tuan, kalau kita buat kiraan, maka kita akan dapati bahawa mudah untuk menentu ataupun mengira waktu solat ini dengan daripada waktu zuhur. Kerana waktu zuhur ni kita mulakan pengiraan ni pada waktu istiwa, dan daripada waktu istiwa kita dapat waktu zuhur, daripada waktu zuhur kemudian kita dapat pula dalam perbahasan ni kita dapat pula waktu asar, waktu maghrib, waktu isyak dan juga waktu subuh. Jadi di sinilah tuan-tuan, kalau kita dapat lihat bahawa pergerakan matahari ini mudah untuk kita kena pasti daripada waktu solat ni dengan merujuk kepada waktu zuhur. Dan ini wallahu ta'ala alam tuan-tuan, mungkin ini antara salah satu hikmah lah kenapa Jibril AS ajar baginda Nabi SAW waktu solat ini bermula daripada waktu zuhur. Baik tuan-tuan.
Okey, ini saya nak kongsikan sedikit lah. Kita dah habis dah perbahasan tentang waktu solat, waktu zuhur ni. Jadi saya nak kongsikan sedikit lah. Ini antara jadual solat yang kami ada di simpanan kami, jadual solat Syekh Abdullah Fahim. Syekh Abdullah Fahim, yang mana kalau tuan-tuan dapat lihat dalam jadual waktu solat ni, satu jadual waktu solat yang sangat canggih dan orang kata apa, sangat hebat lah, seorang ulama yang menguasai ilmu falak. Kerana dalam jadual ini tuan-tuan dapat lihat bahawa bukan sahaja ada jadual waktu solat maghrib, isyak, imsak, subuh, naik matahari dan sebagainya, tetapi juga ada kedudukan buruj, ada takwim masihinya di sini, dan kedudukan kata apa, buruj di sini. Jadi ini antara salah satu takwim yang ditinggalkan oleh almarhum tuan guru kita Syekh Abdullah Fahim, bagaimana untuk mengira ataupun menentukan waktu solat. Dan ini tuan-tuan, waktu solat merujuk kepada waktu daerah Kuala Kangsar, dan cuma kami peroleh ini di Ipoh. Baik tuan-tuan, wallahu ta'ala alam tuan-tuan. Jadi kalau kita dapat lihat di sini, selesailah perbincangan kita dalam perbahasan berkaitan dengan waktu solat dan merujuk kepada waktu zuhur. Dan insyaAllah tuan-tuan, saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang sudi mengikuti program kita daripada awal hingga akhirnya, dan masih lagi mengikuti program kita walaupun dalam bulan Ramadan. Tetapi insyaAllah tuan-tuan, selepas ini kita akan cuba untuk melihat kepada situasi waktu asar pula, waktu asar pula. Dan insyaAllah cuma pada kali ini saya buat rakaman. Mungkin insyaAllah pada sesi akan datang, sama ada perlu lagi buat rakaman ataupun kita buat pula dalam bentuk live, insyaAllah kita akan lihat baliklah. Ala kulli hal tuan-tuan, saya mohon maaf atas kesilapan yang mungkin saya lakukan ketika mana sesi kuliah tadi ni. Dan insyaAllah moga-moga tuan-tuan dapat manfaat daripada perbahasan ringkas kita ini. Dan tuan-tuan, saya ucapkan terima kasih kerana masih lagi bersama-sama dengan kita dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Dan saya ucapkan selamat berbuka puasa lah, insyaAllah tuan-tuan. Kita akan berbuka puasa, dan moga-moga Allah Ta'ala menerima puasa kita, dan Allah Ta'ala memberikan ganjaran yang banyak pada kita dalam bulan Ramadan, insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Aku lihat hadha wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.